Yang korang sayang saya Zuraida ni pasal? Aku tak sebut pun dia kena ingatkan Zuraida juga. Dia dok fikir dia nak jadi menteri. Kalau Azmin dia nak fikir, kalau Anwar sempat jadi Perdana Menteri, sampai sudah dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi baik aku tikam dulu. Berjenis manusia ni. Kalau Saifuddin Daulah dia fikir, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, PKR jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan yang parti yang besar dalam kerajaan Pakatan Harapan, dia tak ada peluang. Sebab masa itu semua orang dah tahu jenis manusia apa Saifuddin Daulah. Jadi dia buat apa? Dia berkumpul dengan Haji Hadi, dia berkumpul dengan Muhyiddin, dia berkumpul dengan Mahathir. Dia fikir macam mana kita nak tipu mandat rakyat, saudara-saudara. Itulah titik tolak yang berlaku tak stabil sampai sekarang ni. Sebab itu juga, Mak Saleh, orang Inggeris ada beritahu, you live by the sword, you die by the sword. Kamu naik dengan cara menganiaya orang, kamu juga akan jatuh dengan cara dianiaya oleh orang lain. Sebab tu saya kata, itu yang saya berbeza pendapat sikit dengan kawan-kawan lain mungkin dalam Pakatan Harapan. Bagi saya, tak jadi kerajaan pun tak apa. Ambil masa lama sikit pun tak apa. Jangan sekali-kali kamu ambil jalan pintas yang buat rakyat benci dengan kamu. Jangan sekali-kali kamu rasa bila kamu dah jadi besar duduk di atas, kamu berkuasa sehingga kamu boleh pelekehkan orang kat bawah. Kerana kamu naik dengan cara pelekehkan orang, orang juga akan pelekehkan kamu satu hari nanti. Itu yang berlaku lepas 2020. Muhyiddin rasa dia hebat naik jadi Perdana Menteri. Tak apa. Saya ingat saya pernah jumpa Tan Sri Muhyiddin tahun 2018. Kalau Tan Sri Muhyiddin dengar. Dia baik dengan saya sebab yang merundingkan bagi pihak PKR sebelum 2018 adalah saya. Azmin tak nak campur. Azmin tak percaya kepada Pakatan. Dia tak yakin Pakatan boleh menang. Jadi, yang paling kanan selepas Kak Wan dalam parti masa itu saya. Naik Presiden dan Setiausaha Agong. Saya yang runding. Dengan Mahathir pun aku runding. Dengan Muhyiddin pun aku runding. Jadi saya tanya Muhyiddin, Tan Sri, ni macam mana ni kalau Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, lepas tu Tun Mahathir kena bagi pula kepada Datuk Seri Anwar. Tan Sri macam mana? Ni ayat dia. Dia kata, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Buat apa dia nak jadi timbalan Perdana Menteri lagi? Aku bodoh, aku tak faham masa tu. Sepatutnya saya faham lah maksud dia. Dia tak berminat menteri ke timbalan Perdana Menteri ni. Dia nak jadi Perdana Menteri je sebab dia dah pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dia beritahu. Sebab itu bila menang je, dia tak fikir pasal rakyat, pasal masalah. Dia fikir sama dia ni, macam mana kita boleh melupakan persengketaan lama demi kuasa. Jadi UMNO, dia cucuk lah. 2020 dia cucuk. Mahathir jatuh, naik Muhyiddin. Muhyiddin pun rasa hebat. Dalam Muhyiddin rasa hebat tu, dia cucuk lagi. PAS cucuk, yang ni cucuk. PAS duk tengok ni macam mana ni. Bersatu lemah. Dia bergantung kepada aku. Kalau aku masuk UMNO ni mungkin lebih kuat. Jadi susah nak minta kursi banyak. Susah nak jadi kingmaker. Jadi, dia ingat ni strategi ni. Lebih baik kita bergabung dengan Bersatu. Sebab Bersatu lemah. Maka PAS boleh kawal semuanya dalam Perikatan Nasional. Itu kepala otak dia. Jadi bila Muhyiddin naik, yang itu minta yang ini, yang itu minta, Najib minta yang itu, Zahid minta yang itu. Tak timbul dah soal rakyat, saudara-saudari. Akhirnya, tak sampai 1 tahun, 8 bulan. Muhyiddin pun tak kena. UMNO pun suka hati, bawa jatuh Muhyiddin. Naik Ismail Sabri. Orang Pahang. Tapi dia lagi baiklah, saya cakap. Saya susah nak cakap banyak pasal Ismail Sabri ni sebab muka dia blur. Muka dia je. Dia nampak baik sebab nampak dia tak faham. Dia tak faham, nampak kan. Jadi, tak banyaklah saya komen pasal dia. Cuma, kesian kat dia. Orang baik macam Ismail Sabri tu pun, yang sepatutnya kita nak buat ceramah pun susah pasal Ismail Sabri ni dah. Sebab dia blur je kan. Yang itu pun UMNO, dia dah tikam Bersatu dulu, Muhyiddin dah jatuh. Naik orang dia, Ismail Sabri, pun dia tikam juga.
juga. Dia tikam. Dan naik selain Sabri, Najib dengan Zaid pula tak puas hati. Kona sini. Lama-lama, kesian Kak Ismail Sabri, bagi je lah dia habiskan satu penggal sampai ke akhir bulan 5, 2023. Apa nak payah sangat, 6 bulan je lagi. Oh dah. Dia tekan. Saya wartawan duk tanya, agaknya YB macam mana ni? Adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan tunduk dengan tekanan daripada Zaid Hamidi? Saya kata Zaid Hamidi itu tak ada apa bakal banduan. Yang ada kuasa semuanya ialah Ismail Sabri. Dia Perdana Menteri, dia kawal semua, dia kuasa membubar, dia nak takut apa? Saya kata kalau saya lah jadi Ismail Sabri, tak heran yang bising, tak ada isu lah. Masalahnya dia blur. Jadi bila Zaid duk tekan tu, saya rasa kalau orang lain lah jadi Ismail Sabri dan jadi Perdana Menteri, parlimen kita ni tak dibubarkan awal. Tak. Mesti dia kata, ikut suka aku lah, aku Perdana Menteri. UMNO pula, ini parti yang ikut siapa bagi makanan, siapa bagi hadiah. Yang boleh bagi makanan dan hadiah, Perdana Menteri. Projek, wang, peruntukan. Kalau Ismail Sabri kata, tak apalah, saya sebagai Perdana Menteri, kita nak teruskan, saya umum projek banyak lagi, orang UMNO ikut je ke dia. Tapi macam saya kata tadi, you live by the sword, you die by the sword. Kamu naik dengan menganiaya orang, rampas mandat, akhirnya orang parti kamu sendiri yang tikam kamu dan bawa kamu turun. Jadi saudara-saudari, sebab itu kita ada kat sini malam ini. Bukan kehendak kita, bukan pilihan kita. Orang tengah nak banjir. Malam-malam, salah satu sebab saya pakai topi ni, satu sebab botak. Satu lagi sebab hujan tiap-tiap malam, demam kau tidak. Bukan pilihan kita, pilihan raya ini. Tapi sebab rakusnya yang dalam UMNO, yang dalam PAS, yang dalam Bersatu, demi untuk satu jawatan menteri. 5 tahun je pun jadi menteri. Lepas tu kau nak buat apa lagi? Sebab itu saya nak jawab, kalau UMNO Barisan Nasional sekarang berkempen, kata undi UMNO Barisan Nasional akan dapat kestabilan dalam negara ini. Kalau kita percaya, kita yang blur, bukan Ismail Sabri, saudara-saudari. Kita yang bodoh. Sebab kita tahu sebenarnya, kalau UMNO Barisan Nasional bentuk kerajaan lepas PRU kali ini, pertama, UMNO Barisan Nasional tidak akan ada majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan sendiri. Oh betul, tak tipu betul. Setakat ini tidak ada tanda-tanda UMNO Barisan Nasional akan bentuk kerajaan sendiri. Dia sembang kencang lah macam dia akan dapat 120 kursi, bohong. Kalau dia dapat 60 pun cukup baik. Tanda-tanda sekarang UMNO paling hebat 60 kursi macam tu. 65 kursi. Jadi dia nak bentuk kerajaan, MCA ada lah 3 kot. MIC adalah 2. Kuantan ni bila kali terakhir MCA jadi wakil rakyat, aku pun tak ingat dah, lama sangat dah. Daripada tahun 2008 lagi orang Kuantan, orang Indrama Kota tutup pintu terus dekat MCA. Jadi UMNO paling banyak pun 60 lebih. MCA mungkin 2-3. MIC 1-2. Tak cukup 70. Dia perlukan 45 lagi. Dia nak sakau mana 45? Masa itu, saudara-saudari, Haji Hadi akan dapat bukan 1, bukan 2, malah 3 jawatan penasihat yang dia tak payah masuk pejabat. Sebab kalau nak bentuk kerajaan, nak tak nak UMNO, kena pergi jilat juga. PAS ni, saudara-saudari. Kalau salah pilih tempat macam Indrama Kota, orang macam Saifuddin Abdullah menang lagi, masa tu UMNO jilatlah dia. Sebabnya akhirnya, sekarang ini keadaannya, tidak ada mana-mana satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan sendiri dengan menang.
Yang paling di depan sekarang saya boleh sebut pada bacaan kita ialah Pakatan Harapan. Itu pun, korang tepuk lah kan. Itu pun tak cukup untuk buat kerajaan sendiri. Kita ada 3 minggu lagi untuk kita pecut supaya kita tambah 10-15 kursi lagi, insya-Allah. Kalau ada swing pengundi kita dapat 10-15 kursi, insya-Allah baru kita boleh bentuk kerajaan sendiri. Jadi kalau kita pun yang berada di depan sebagai satu blok, maksudnya satu-satunya blok yang boleh melepasi 80-90 kursi, itu pun kita tak cukup. UMNO terkedek-kedek ini akhirnya, kalau dia bentuk kerajaan, dia akan mengulangi balik tahun 2020, tahun 2021. Tiap-tiap 1-2 tahun, tukar kerajaan. Tiap-tiap 1-2 tahun, tukar kerajaan. Baik.